Pseudosains dan misteri arkeologi menghantui sebuah tapak bersejarah yang dikatakan kuil tertua di dunia. Adakah ia benar-benar kuil tertua di dunia atau tempat beribadah? Misteri Göbekli Tepe di Turki tidak berakhir di situ. Desas-desus turut mengatakan ia adalah penempatan terawal manusia di bumi. Usia Göbekli Tepe menjangkau 12,000 tahun, sekaligus menjadikan kawasan sebesar Hagia Sophia ini satu penanda aras. Adakah ia benar-benar sebuah kuil purba atau balai cerap astronomi pertama dunia? Kekal hingga akhir video ini bagi bersama-sama Astrolab merentas negara Turki dan menyelidik mengenai Göbekli Tepe. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Hemisfera utara bumi dilitupi glasier zaman ais yang sangat besar apabila sekumpulan pemburu atau sekelompok manusia menjalankan aktiviti sosial di selatan Turki yang dikatakan mula membina kuil pertama yang diketahui di dunia. Tapak itu yang dipanggil Göbekli Tepe. Dibina kira-kira 12,000 tahun yang lalu dengan beberapa bahagian kelihatan lebih tua dari yang lain. Namun, kerana megalit kuil purba itu sangat luas dan kompleks, ahli arkeologi terus menggalinya sejak penemuannya pada tahun 1994. Sepanjang perjalanan, mereka telah menemui ukiran haiwan pelik, tiang batu yang menjulang tinggi dan bukti terawal yang diketahui tentang ritual megalit. Tetapi di sebalik penyelidikan selama bertahun-tahun, mereka masih berusaha untuk membongkar misteri terbesar tapak tersebut. Siapa yang membinanya dan untuk apa ia dibina? Ia mungkin tidak semasyhur piramid Giza di Mesir maupun Stonehenge di England. Tetapi Göbekli Tepe di Şanlıurfa, Turki adalah sebuah projek impian atau syurga terbaru buat para ahli arkeologi dari serata dunia. Terletak di atas puncak bukit di wilayah tenggara bumi Anatolia, Göbekli Tepe ditemukan pada tahun 1963 oleh Halet Campbell dan Robert Braidwood melalui projek usaha sama Universiti Istanbul dan University of Chicago. Ketika itu mereka tidak melihatnya sebagai satu penemuan luar biasa. Hanya sekitar 1995 kerja-kerja ekskavasi serius bermula yang membawa kepada penemuan besar pada tahun berikutnya oleh ahli arkeologi Jerman Profesor Klaus Schmidt. Schmidt mendapati dan percaya bahawa Göbekli Tepe adalah sebuah pusat aktiviti sosial tertua di dunia setakat ini. Terbina ketika zaman batu baru atau Neolitik, kira-kira 10,000 sebelum Masihi atau sekitar 12,000 tahun yang lalu. Ini bermakna ia dipercayai telah dibina kira-kira 7,000 tahun lebih awal sebelum pembinaan piramid dan Stonehenge. Malah sebelum terciptanya seni penulisan maupun roda untuk pergerakan manusia serta pengangkutan. Mengapa monumen ini dibina? Sebelum ini, umum memahami bahawa manusia zaman Neolitik adalah sekadar pemburu yang hidup nomad atau berpindah randah. Namun, penemuan Göbekli Tepe memberi gambaran baru yang lebih jelas tentang gaya hidup mereka. Monumen ini memberi petunjuk yang mereka sebenarnya hidup dalam sebuah masyarakat yang mempunyai sistem organisasi sosial dan pengawasan kerja yang teratur. Mereka adalah masyarakat yang mula tinggal setempat dan mempunyai struktur organisasi komuniti yang sangat tersusun. Ketua Penyelidik dan Kerja Lapangan di Göbekli Tepe, Dr. Lee Clare, pula tidak melihat struktur ini sebagai sebuah tempat pemujaan semata-mata tetapi lebih kepada medan pelbagai aktiviti. Katanya ia bukan sahaja tertakluk pada satu komuniti sahaja, tetapi menjadi tempat pertemuan pelbagai kumpulan pemburu yang berbeza dari kawasan sekitarnya. Masih terlalu awal untuk menyimpulkan adakah ini merupakan permulaan tamadun terawal dunia kerana masih terlalu banyak yang belum diterokai dan dikaji dengan terperinci. Ini kerana setakat hari ini, hanya lebih kurang 10% sahaja dari kemungkinan keluasan keseluruhan tapak ini telah diekskavasi. Setiap tahun pasti ada penemuan baru kerana kawasan ini luas dan masih belum diterokai sepenuhnya. Siapa yang membinanya? Persoalan siapa yang membinanya datang daripada fakta di mana tiada atau masih tiada sebarang penemuan penempatan purba dijumpai di sekitar Göbekli Tepe. Cuma ukiran simbol binatang yang terdapat pada tiang-tiang batu berbentuk T itu menjadi pentuju awal dari mana penempatan sebenar kumpulan pemburu ini kerana ekspresi ikonografi yang sama turut ditemukan di sekitar wilayah ini.
Melihat kepada strukturnya, boleh dianggap ia memerlukan tenaga kerja yang besar. Barangkali ia dipercayai dibina bersama oleh beberapa kumpulan pemburu dari penempatan yang berbeza yang hidup sekitar lingkungan 200 km dari Göbekli Tepe. Ketika ini, kerja ekskavasi terus giat dijalankan untuk mencari artifak-artifak lain dalam usaha kita memahami dengan lebih lanjut tentang kehidupan manusia pada zaman Neolitik. Menurut perspektif saintis, jika ia bukan satu kompleks pemujaan semata-mata, adakah Göbekli Tepe Turki merupakan balai cerap astronomi pertama di dunia? Terdapat dua dakwaan utama yang dirujuk oleh mereka yang menganggap Göbekli Tepe mempunyai kaitan dari segi titik pertemuan samawi. Salah satunya mencadangkan bahawa tapak itu sejajar dengan langit malam, terutamanya bintang Sirius, kerana penduduk tempatan menyembah bintang itu seperti budaya lain di rantau ini ribuan tahun kemudian. Antara salah satu contoh adalah tamadun Mesir Purba yang menjadikan bintang Sirius sebagai satu bentuk simbol pemujaan. Satu dakwaan bahawa ukiran di Göbekli Tepe merekodkan kesan komet melanda bumi pada penghujung zaman ais. Jika salah satu daripada perkara itu benar, usia Göbekli Tepe yang tua akan menjadikannya tapak astronomi tertua di dunia. Walau bagaimanapun, dakwaan berhubung kait dengan Göbekli Tepe dengan langit malam telah ditolak oleh sebahagian besar pasukan yang menggali kuil tersebut. Menurut mereka, sebahagian besar tapak arkeologi itu terpelihara dengan baik. Akan tetapi, faktor masa telah mengubah lokasi ciri-ciri tertentu. Sebagai contoh, kajian mendapati beberapa tiang telah dikeluarkan dan dikita semula di tempat lain. Tambahan pula, tamadun seterusnya, termasuklah petani-petani, telah menyusun semula bahagian tiang tertentu, malah memecahkan beberapa struktur bangunan ini. Para penyelidik telah mencuba yang terbaik untuk memulihkan tiang Göbekli Tepe ke lokasi asal mereka. Tetapi susun atau awal bangunan bulat yang menunjukkan di tapak masih diperdebatkan. Ini menjadikan sangat mustahil bagi ahli arkeologi mengenal pasti sama ada Göbekli Tepe mempunyai sebarang kepentingan astronomi ataupun tidak. Salah satu faktor lain yang tidak menyokong tapak ini sebagai pusat astronomi adalah ia merupakan sebuah struktur berbumbung. Jadi dari mana datangnya idea mengenai ia sebagai balai cerap astronomi? Misteri ini menjadi semakin menarik. Hanya segelintir bilik bulat dan bujur gergasi di Göbekli Tepe telah digali setakat ini. Tetapi tinjauan menunjukkan bahawa banyak lagi yang masih tertimbus di bawah tanah di tapak tersebut. Setiap bilik bulat ini ditakdirkan oleh cincin tiang berbentuk T yang besar. Kebanyakan tiang mempunyai ukiran berhias haiwan seperti ular, musang, babi hutan, burung dan makhluk lain. Bilik individu juga biasanya mempunyai satu haiwan tertentu sebagai temanya. Walaupun kebanyakan tiang menumpukan hanya pada seekor haiwan, ukiran lain menggabungkan seni mereka menjadi motif yang lebih kompleks. Tiang 43 Göbekli Tepe adalah yang paling menonjol. Tiang yang menawan ini nampaknya menampilkan burung NASA yang besar, burung-burung lain, kalajengking dan simbol abstrak tambahan. Walau apa jua maksudnya, ahli arkeologi berkata ukiran itu adalah relief mahir yang diulang berkali-kali, membayangkan kerja tukang terlatih yang bukan sahaja mengetahui rupa haiwan tersebut tetapi juga mempunyai keupayaan teknikal untuk mengukirnya semula. Walaupun tiang 43 kekal sebagai misteri, pasukan Klaus percaya bahawa tiang tersebut dibina dalam bentuk T sebagai sejenis bentuk manusia yang digayakan seperti orang tanpa kepala. Jadi apa kaitan haiwan yang diukir ini dengan astronomi? Pada tahun 2017, dua orang juruterkimia kimia meraih perhatian apabila mendakwa bahawa mereka dapat menyambungkan ukiran haiwan pada tiang Göbekli Tepe dengan kedudukan pelbagai kumpulan bintang di langit bumi beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam makalah yang diterbitkan dalam jurnal Mediterranean Archaeology and Archaeometry, mereka berhujah apa yang dipanggil batu burung hering yang diukir pada tiang 43 adalah cok serangan bencana komet 13,000 tahun yang lalu. Idea ini mendapat sedikit perhatian kerana saintis sudah mengesyaki komet melanda Greenland sekitar masa ini yang berpotensi mencetuskan Younger Dryas Period. Para saintis telah lama membahaskan sama ada impak besar menyebabkan perubahan iklim zaman ais. Baru-baru ini, para penyelidik menemui kawah yang tertimbus di bawah Greenland
Imej ini menunjukkan topografi di bawah tapak di Glacier Hiawatha dipetakan dengan data radar bawaan udara. Segitiga hitam dan bulatan ungu ialah puncak yang ditinggikan di sekeliling rim dan tengah. Garisan merah bertitik dan bulatan hitam menunjukkan lokasi persampalan tambahan. Menurut Martin Sweatman dari Universiti Edinburgh, Göbekli Tepe adalah antara lain sebuah balai cerap untuk memantau langit malam. Salah satu tiangnya berfungsi sebagai peringatan kepada peristiwa dahsyat ini. Mungkin hari yang terburuk dalam sejarah sejak akhir zaman ais. Akan tetapi kajian ini ditolak oleh ahli arkeologi. Bukti Göbekli Tepe sebagai balai cerap astronomi dunia yang pertama masih terkubur sebagai satu misteri. Jika anda melawat Turki, pastikan anda singgah di sini. Abadikan kenangan anda dengan tapak bersejarah ini. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Astro Lab signing off from space.